Serangan Amerika Syarikat ke atas Venezuela baru-baru ni bukanlah isu terpencil, tapi ia adalah sebahagian daripada sejarah panjang campur tangan kuasa imperialisme Amerika. Tindakan ini jelas menyalahi undang-undang dan membawa kesan besar yang bukan sahaja kepada rakyat Venezuela tetapi juga terhadap undang-undang antarabangsa, isu iklim dan juga ketegangan ketenteraan di tingkat global. Dalam beberapa bulan sebelum serangan berlaku, US mendakwa bahawa Venezuela merupakan aktor utama dalam isu perdagangan dadah. Susulan daripada itu, US mula menyerang bot-bot serta kru di Kepulauan Caribbean yang didakwa ada membawa dadah. Dan bulan-bulan seterusnya, US akhirnya melancarkan serangan ke atas Venezuela. Mereka menculik Presiden Maduro dan isteri pertamanya, Celia Flores, dan kemudian membawa mereka berdua ke US. Sebelum ni pun, Trump pernah mengeluarkan amaran keras kepada Maduro agar melepaskan tampuk kuasanya. Kerana US mendakwa Venezuela telah mengancam keselamatan nasional negara tersebut melalui isu migran dan isu dadah, dan mendakwa rakyat Venezuela lah yang membanjiri negara mereka membawa masalah. Penting untuk kita faham bahawa serangan ini tidak berlaku secara terpisah daripada konteks antarabangsa. Ia berlaku sewaktu pasaran tenaga global tengah bergolak dan ketegangan geopolitik antara kuasa besar dunia semakin meningkat. Jadi, ramai yang melihat bahawa serangan ini bukan sekadar reaksi kecemasan, tetapi ia adalah langkah proaktif yang telah dirancang dengan begitu rapi. Adakah alasan yang dikemukakan oleh US benar-benar kukuh ataupun ia hanyalah sekadar helah untuk menjatuhkan kerajaan Venezuela yang memiliki salah satu rizab minyak terbesar dunia? Pertama, jika dilihat dari sudut strategi, Venezuela memang kunci kepada keseimbangan tenaga global. Jadi ini bermakna sebarang perubahan yang dipaksakan ke atas sistem politiknya, ia berpotensi untuk menyusun semula keseimbangan pasaran minyak demi kepentingan US. Sekaligus ia menyingkirkan pesaing antarabangsa lain terutamanya China dan Rusia daripada salah satu sumber tenaga terpenting di barat. Kedua, seperti biasa dalam banyak campur tangan ketenteraan US, Washington selalu ada alasan strategik. Kali ini pendekatan mereka agak berbeza kerana mereka cuba untuk menjauhkan diri daripada konflik di rantau Asia Barat, kawasan yang sekian lama melemahkan kuasa tentera barat akibat konfliknya yang berpanjangan, dengan menggunakan alasan memerangi keganasan sebagai justifikasi utama. Dalam pada masa yang sama, fokus mereka juga pada kenaikan kuasa ekonomi dan ketenteraan China selain kerjasama antara Rusia, China dan Iran. Langkah ini sebenarnya boleh dilihat dalam tindakan yang dimulakan oleh Presiden US sebelum ini, Joe Biden, yang menarik balik tenteranya dari Afghanistan sekaligus menandakan pelaksanaan pendekatan tersebut. Namun segalanya berubah selepas meletusnya Operasi Taufan Al-Aqsa yang menjadi titik pendorong bagi US untuk mengekalkan pendekatan awalnya, memandangkan kedudukan Israel pada ketika itu berada pada tahap yang begitu kritikal. Dan yang ketiga, kembalinya Trump ke White House juga memberi tanda bahawa dasar Republikan US kembali dominan. Ini mengingatkan kepada era George W. Bush ketika Iraq diserang atas alasan senjata pemusnah besar-besaran. Trump pun nampak jelas sikapnya yang konfrontatif terhadap undang-undang antarabangsa, menggunakan kuasa ketenteraan dalam menentukan hala tuju dasar luar US. Pendekatan ini seakan menyambung apa yang George W. Bush lakukan, di mana Pentagon dilihat seperti Kementerian Peperangan. Keempat, langkah US ini juga jelas mengandungi mesej politik dua hala dan bukan hanya bersifat simbolik, tetapi memberi amaran kepada pihak musuh dan sekutunya serentak. Era ragu-ragu sudah berakhir. Washington nak tunjukkan yang mereka masih berkuasa unipolar, dominan dalam sistem antarabangsa, bahkan tidak takut untuk menggunakan tenteranya di luar kerangka PBB, sama ada untuk menghalangi musuh atau meyakinkan sekutu. Dan kelima, serangan ke atas Venezuela bukan satu tindakan rawak. Presiden Venezuela sendiri, Nicolas Maduro, dianggap sebagai antara tokoh yang menentang dasar US dan menyokong faksi penentangan yang dipimpin oleh Iran, di samping hubungan rapatnya dengan China dan Rusia. Keadaan ini dilihat oleh US sebagai satu bentuk ancaman terhadap keselamatan nasionalnya. Ancaman ini semakin ketara dari perspektif US sendiri, memandangkan kedudukan geografi Venezuela berada di Amerika Latin, iaitu satu wilayah yang sekian lama dianggap Washington sebagai kawasan belakang rumah, yang mana menurut pertimbangan geopolitik US tidak boleh dimasuki ataupun dipengaruhi oleh kuasa China bahkan pun Rusia. Melalui tindakan ini, Trump menegaskan bahawa konsep unipolarity masih wujud dan US tidak akan sekali membenarkan sistem antarabangsa beralih menjadi multipolarity, meskipun mereka perlu menggunakan kekuatan ketenteraan. Dalam masa yang sama, US berusaha untuk memanfaatkan konflik dalaman tersebut dengan membina proksi politik berlandaskan kesetiaan kepada Washington, iaitu dengan membina angkatan tentera selain menguasai sumber minyak Venezuela. Pun dengan semua ini,
jangan dilupa, rakyat Venezuela ada sejarah panjang dalam usaha menentang kezaliman dan penindasan. Mereka bukan bangsa yang pasif. Mereka ada tradisi perjuangan menentang penjajahan dan pihak yang bersekongkol. Jadi, Washington tidak akan mudah-mudah mampu mengawal Venezuela mengikut kehendaknya. Sebaliknya, mereka pasti akan menghadapi tentangan hebat walaupun konflik itu berubah menjadi perang saudara. Untuk artikel penuh, layari www.cjm.com.my.